Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan di pagi yang penuh keberkatan ini dapat kita berkumpul, bertemu, berada dalam surau. Moga-moga kedatangan kita, keberadaan kita, perkumpulan kita pada pagi yang penuh keberkatan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasalah, tiap-tiap tahun kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui Nabi SAW tiap-tiap minggu menyambut hari kelahiran beliau. Tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap tahun. Tiap-tiap minggu. Seperti mana hadis yang selalu kita dengar. Lamma su'ila Nabi SAW an sawmi yawmi isnaini. Faqala dhalika al-yawm wulidtu fih. Wa dhalika al-yawm unzila alayya. Para sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, kenapa kamu berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi SAW kepada para sahabat? Zalikal yawm wulidtu fih, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Wa zalikal yawm unzila alayya, dan hari itu juga hari diturunkan Al-Quran kepadaku. Bermakna kita sambut Maulidur Rasul, kita sambut nuzulul Quran, ada sunnah daripada Nabi SAW. Ada petunjuk daripada Nabi SAW. Ada setengah kumpulan mengatakan bid'ah tu biar dekat dia lah. Kita ada dalil dan kita pegang dengan dalil kita. Kita faham elok-elok hadis ni. Para sahabat tanya, kenapa kamu berpuasa hari Isnin? Apa jawapan Nabi? Zalikal yawm wulidtu fih, hari itu hari aku dilahirkan. Bermakna Nabi sambut dengan berpuasa pada tiap-tiap hari Isnin. Jadi kita buat perarakan, kita sambut Maulidur Rasul. Ini dasar dia. Ini dalil dia. Itu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kamu dan juga rahmat yang Allah berikan kepada kamu. Dengan kelebihan dan rahmat itu falyafrahu, ada lamul amri di situ. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bergembira, supaya kita sonok, supaya kita sambut apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang pertama kelebihan. Pelbagai kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita ada hidup ni pun masya-Allah. Boleh mai ke surau ni pun macam-macam nikmat Allah beri kepada kita. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Fabidzalika, dengan rahmat dan juga dengan kelebihan tu falyafrahu, ada perintah daripada Allah supaya kita bergembira. Kalau Allah bagi kenikmat, Allah bagi rahmat, Allah bagi kelebihan, Allah perintahkan kita supaya kita bergembira. Dan ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar-besar rahmat. Kul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau melainkan rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia sahaja, bahkan kepada jin. Seperti mana dalam hadis yang panjang yang selalu saya bacakan, dan tiap-tiap datang Maulidur Rasul kena sebut hadis ni supaya orang ingat, supaya orang tahu
biar berulang-ulang kali. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Para sahabat meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah SAW. Pada suatu malam kami bersama dengan Nabi SAW zata laylah, pada suatu malam. Faqadnahu faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab. Nabi berjalan dengan para sahabat di padang pasir. Jalan-jalan tiba-tiba para sahabat kehilangan Nabi SAW. Faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab. Kami cari Nabi di perkampungan-perkampungan, di lacuk-lacuk, di bukit bukau. Para sahabat cari tak tidur. Fabitna bi syarril lailah. Kami tak boleh tidur walaupun sesaat. Cuba kita bayangkan ketika mana Nabi hilang, kita berada di situ. Kita bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi hilang. Apa kita buat ketika itu? Tentulah kita cari dia. Tak akan tidur. Fabitna bi syarril lailah. Kami tak boleh tidur. Maksudnya kejahatan malam ni maksudnya apa? Kami tak boleh tidur pun, sesaat pun kami tak boleh tidur. Bata biha qaumun. Sedangkan kaum yang tidak mengetahui tentang kehilangan Nabi, mereka tidur dengan nyenyaknya. Falamma asbahna, apabila datangnya pagi menjelma, idza huwa jaa min qibali Hiraq, tiba-tiba kami melihat Nabi SAW datang berbetulan dengan gua Hira. Maksudnya berbetulan dengan gua Hira. Faqulna ya Rasulullah, kami pun bertanya kepada Nabi SAW, fabitna faqadna fatalabna, kami kehilangan kamu ya Rasulullah, kami cari kamu. Para sahabat bagi tahu pula kepada Nabi SAW. Fabitna bi syarril lailah, kami tak boleh tidur walaupun sesaat ya Rasulullah. Bata biha qaum, sedangkan kaum yang tidak mengetahui tentang kehilangan kamu, mereka tidur dengan nyenyaknya. Faqala, berkata Nabi SAW, atani da'i minal jin, telah datang kepadaku penyeru di kalangan jin. Fazahabtu ma'ahu, dan aku pergi bersamanya. Faqara'tu alaihimul Qur'an, dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Maksudnya rahmatan lil alamin Nabi kita. Bukan hanya kepada manusia. Faqara'tu alaihimul Qur'an, di situ ulama tafsir, aku ajar kepada mereka berkaitan dengan hukum hakam. Bukan hanya sekadar membaca Al-Quran. Hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, Nabi SAW ajar kepada jin. Da'i minal jin, penyeru di kalangan jin. Nabi piajar. Anak bagi tahu para sahabat kasih dan sayang kepada Nabi SAW. Kita juga umat Nabi Muhammad SAW, wajib kita beriman dan kita kena kasihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara tanda kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sambut dengan berharap dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul cara ramai-ramai, cerita berkaitan dengan kisah Nabi. Ini tanda kasih, tanda sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi kita ni sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, kasih sangat dekat kita. Dalam hadis yang selalu saya bacakan apabila datangnya Maulidur Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadattu anni laqaitu ikhwani, aku bercita-cita nak bertemu dengan saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat. Biar Nabi kata aku bercita-cita nak bertemu dengan saudaraku, maka para sahabat pun bertanya, awalaysa nahnu ikhwanuk, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Qala antum ashabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu adalah kawanku, sahabat karibku. Walakinna ikhwani, akan tetapi saudaraku, alladzina amanu bi, yang mereka beriman kepadaku, walam yarawni, mereka tidak pernah melihat aku. Nabi tujukan kepada kita, Nabi tujukan hadis ini kepada kita. Saudara dalam hadis ini Nabi tujukan kepada kita, orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat aku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat mencintai kita. Dalam riwayat lain, tuba liman ra'ani wa amana bi, berbahagialah orang yang beriman kepadaku dan melihatku. Bermakna Nabi tuju kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, hanya Nabi mengungkapkan sekali sahaja. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat, Nabi ulang sebanyak 7 kali. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku, Nabi ulang sebanyak 7 kali. Berbahagialah, 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 ulang Nabi sebanyak 7 kali. Tanda kasih dan sayang Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di hari akhirat nanti, kita perlu kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena cinta kepada Nabi. Agak-agak dapat tak syafaat Nabi atas dunia ni, tak ambil peduli langsung, tak ambil tahu langsung tentang Nabi, tentang sunnah Nabi pun tak ambil tahu. Agak-agak nak dapat tak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita dapatkan syafaat Nabi, tentulah kita kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik banyak meriwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashfa' li yaum al-qiyamah. Faqala ana fa'ilun. Anas bin Malik tanya Rasul, bolehkah kamu bagi syafaat kepadaku di hari kiamat nanti? Faqala ana fa'ilun. Nabi sebut sudah tentu aku akan bagi syafaat kepadamu dan kepada umatku, kepadamu dan kepada saudara kamu yang datang selepas kamu. Bermakna kita lah. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka. Anas bin Malik tanya lagi, tak puas hati lagi. Di akhirat nanti agak-agak nak carimu di mana ni ya Rasulullah? Nak jumpa kamu dekat mana? Nak dapatkan syafaat. Maka Nabi SAW bersabda, utlubni awwala ma tatlubni ala sirat. Wahai Anas bin Malik, mu carilah aku di titian sirat, aku duduk di situ. Nabi duduk di titian sirat, duduk saja kah? Duduk goyang kaki kah? Tak, Nabi berdoa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, nabiyyukum qaimun ala sirat yaqul rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim. Nabi doa berkali-kali supaya kita umat Nabi Muhammad ni selamat daripada titian sirat. Nak jalan titian sirat tu, masya-Allah, Nabi doa dekat kita ketika itu. Duduk di nabiyyukum qaimun, berdiri tegak di depan titian sirat, berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan kita. Kemudian Anas bin Malik tanya lagi, fa illam alqaka ala sirat, kalau aku tak jumpa kamu di titian sirat ya Rasulullah? Tanya lagi. Qala fatlubni indal mizan, mencarilah aku di timbangan. Nabi duduk di situ pula, timbang di antara pahala dan dosa. Kita duduk atas muka bumi ni banyak sangat dosa, banyak sangat kita melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi Nabi duduk situ, duduk doa juga. Ya Allah, betapa kasihnya, sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tanya lagi, qultu fa illam alqaka al mizan. Anas bin Malik tanya lagi, kalau aku tak jumpa kamu di timbangan? Maka Nabi pun menjawab, fatlubni indal hud, maka carilah aku di telaga Hud. Fa inni la akhtau hadhihi thalatha al mawatina, sesungguhnya aku tidak lari daripada 3 tempat ni. Yang pertama kita cari di mana? Di titian sirat. Yang kedua kita cari di mizan. Yang ketiga kita cari di telaga Hud. Fa inni la akhtau, Nabi tak akan lari daripada 3 tempat ni. Tu kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat kasih sayang Nabi dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak dapat kasih sayang Allah, Allah letak syarat. Nak dapat kasih sayang Allah, Allah letak syarat, mesti ikut
Nabi SAW. Nabi kita ni uswatun hasanah, qudwatun, qudwah, sebagai contoh ikutan, uswah hasanah, contoh ikutan. Jadi kita kena ikut Nabi SAW. Kena ikut melalui perbuatan, perkataan dan sebagainya. Seluruh kehidupan kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah ni apa? Ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa takririn. Itu sunnah. Kadang-kadang orang kata sunnah ni, dia kata apa ni, melalui pakaian macam tu je. Apa yang disandarkan ma'udhifa ila Nabi, apa yang diidhafatkan kepada Nabi, min qaulin, perkataan Nabi, qala Rasul, ustaz-ustaz duk baca tu, min qaulin, daripada perkataan Nabi SAW. Wa fi'lin, perbuatan Nabi. Para sahabat tengok, oh Nabi buat ni, Nabi berjalan macam ni, Nabi berjalan macam ni, Nabi semayang macam ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Para sahabat tengok, oh tu perbuatan Nabi SAW. Dan wasifatin, sifat Nabi. Orang para sahabat melihat, kalau hadis banyak kanan Nabi tu bermula dengan kana tu, kebanyakan cerita berkaitan dengan perbuatan dan juga sifat Nabi SAW. Kalau qala Rasul, itu adalah ucapan Nabi SAW. Wa takririn maksudnya pengakuan Nabi SAW. Para sahabat buat, Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Itu pengakuan. Bermakna Nabi tak larang, boleh buat tak? Boleh buat lah. Nabi tak larang, boleh buat lah. Contoh, para sahabat makan daging dhab di hadapan Nabi SAW. Bakar daging dhab depan Nabi SAW. Dhab ni bewak lah. Kalau kita tengok adik-beradik dengan bewak lah, tak tepi sebelah tu hampir sama. Cuma bewak padang pasir ni putih sikit, comel sikit, lawa sikit nak dibandingkan dengan bewak yang ada beragi ni. Hak bewak ni, bewak dia ada kat Malaysia ni makan macam-macam. Anak itik dia makan telur, dia makan bewak tu dah. Itulah kita boleh makan dhab kita boleh makan. Para sahabat tangkap dhab dan makan, bakar dhab di hadapan Nabi. Nabi tak larang. Bermakna itu adalah takrir, pengakuan Nabi SAW. Itu adalah sunnah, dan kita kena ikut Nabi SAW. Allah letak syarat yang saya sebutkan tadi. Nak dapat kasih sayang Allah, mesti ikut Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu kasihkan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, nak dapat kasih sayang Allah, Allah letak syarat, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih, Allah akan sayang kepada kamu. Nak ikut sunnah Nabi ni bukan senang. Bukan senang nak ikut sunnah ni, satu perkara yang sukar. Seperti mana kita menggenggam bara api. Nabi SAW sebut, al-mutamassiku bisunnati kal-qabidi alal jamari. Orang yang berpegang kepada sunnahku seperti mana dia pegang bara api. Ya, sungguh dulu-dulu masa kita tingkatan dululah, tingkatan 3, 4 mula nak berjinak dengan sunnah, mula pakai serban, mula pakai baju bah. Allahu akbar, main surah tu tebal muka tak kira. Orang kata macam-macam kan, dah tak pernah pakai. Pakcik-pakcik pun yang tak pernah pakai, umur 50 dah, pergi beli umrah, pergi ambil umrah, balik-balik pakai serban, pakai baju bah, pakai serban, pakai baju bah, tebal lah muka main masjid ni, tak tahu nak royak. Biarkan apa orang kata, yang penting kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Orang kita ni kalau orang pegang dengan sunnah ni, dia suka peleceh. Allah, dia kata nak lama mana pakai serban ni, bawa balik Mekah, lepas ni buang habis pula, ada tak? Kan? Dia kata macam tu, patutnya bagilah dorongan, bagilah sokongan, bagilah cadangan dekat dia. Tambah lagi. Ni dah dia suruh buang pula dah. Sedangkan kita dia ajar supaya ikut Nabi SAW. Yang dia duk perli macam-macam, kita kalau kena perli tak maulah. Lepas tu pula balik rumah, orang isi pula kata, macam tu besar, duk dengar orang duk kata macam tu, kita pun buang habis. Serban pas ke mana, baju bah pas ke mana.
Sebab apa? Duk dengar cakap orang. Jangan dengar cakap orang, dengarlah cakap Allah, dengarlah cakap Nabi SAW. Khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan ialah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk dekat kita, kita ikut macam tu. Dan Nabi SAW tinggal kat kita dua tu je. Bukan tinggal benda lain pun. Tak tinggal segunung emas dak. Dia tak tinggal macam-macam harta benda dak. Dia tinggal kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Mu nak selamat, mu pegang kedua-dua ni. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Yang pertama kitab Allah, yang kedua wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah kutinggalkan dua perkara kepada umatku. Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara. Lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Banyak riwayat hadis ini. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang kepada kedua-duanya. Yang pertama kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam di Masjid Syed. Tu dia jadi malam kemarin di Kulim, jadi merata dia duduk malam. Hari ni je siang tu duduk sebut, duduk ingat malam lagi tu. Hari ni nak cerita berkaitan, pagi ni nak cerita berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab sebelum tidur. Banyak kita tahu dah, tapi untuk peringatan kita bersama, ulang kaji kita berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Yang pertama adab nak tidur ni, sebab saya tengok banyak dah cerita berkaitan dengan adab-adab makan dan minum. Ni kita cerita pula berkaitan dengan sebelum kita tidur. Yang pertama kita kibas tilam sebelum tidur. Tilam hak kita nak tidur tu, ambil kain dia, ambil kain tilam tu apa panggil apa? Kain cadar. Kain cadar tilam tu pegang, kita kibas macam tu sambil baca bismillah. Tu sunnah Nabi. Dalam satu riwayat kita tengok hadis ni, hadis sahih. Idza awa ahadukum ila firashi, apabila kamu nak tidur di tempat tidur kamu, falyakhudh dakhilahu idharihi. Maksudnya idhar ni kain cadar tu lah, kain cadar. Kita kibas dululah, kibas 3 kali. Falyanfut ni kibas bahasa Arab. Maka kibaslah, perintah tu, falyanfut biha firash wal yusamma Allah, maka bismillah. Tak kali kibas tu bismillah tu sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak buat tu dah. Balik-balik terjun tu. Tu yang pertama. Yang kedua, mengambil wuduk sebelum kita tidur. Hak ni kita tahu. Pelajar pondok memang tahulah. Ustaz-ustaz tahulah. Kadang-kadang orang lain pun tak tahu, dia ingat ambil wuduk tu nak sembahyang. Tu pelik. Sedangkan kita disunatkan sentiasa berwuduk. Bercahaya wuduk ni adalah pagar untuk diri kita. Syaitan cukup takut dengan berwuduk. Itulah syaitan banyak kacau kita tu duduk dalam badan kita. Yajri ala ibni Adam majradan, boleh berlari dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Tidak ada pagar, pintu sentiasa terbuka, depan belakang kiri kanan atas bawah terbuka. Dia nak masuk bila-bila masa, masuk sambil berlari, masuk sambil berjalan, masuk sambil mengangkak pun boleh. Nak kata apa? Pintu sentiasa terbuka. Sebab apa? Amalan-amalan sunnah tak pernah diamalkan. Kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, insya-Allah wuduk itulah sebagai benteng kita, sebagai penghadang, penutup pintu. Syaitan tak boleh masuk dalam badan kita. Dalam satu riwayat, idza ataita madja'aka, apabila kamu datang tempat baringan kamu. Madja'an ni maksud tempat baring lah, tempat tidur kita lah. Falyatawadda wudu'aka lis-salati. Bukan lis-salati, orang faham sekali nak ambil wuduk, nak semayang tak. Maka wuduklah seperti mana kamu ambil wuduk nak semayang. Nabi ajar sebelum tidur, ambillah wuduk seperti mana kamu nak wuduk, kamu nak semayang. Ambil wuduk seperti mana nak semayang.
Sebelum tidur ambil uduk dulu, suruh anak-anak kita ambil uduk. Siapa nasihati diri sendiri sebenarnya, kadang-kadang tak dan juga lupa. Balik main letih ni kan. Balik letih pukul 11, pukul 12. Lagi-lagi bulan Isra' Mi'raj, bulan Maulidur Rasul, jauh-jauh pula tu panggilan. Jadi balik rumah letih sangat tak dan dah. Jangan ingat sunnah-sunnah lain. Tapi jangan tinggallah sunnah-sunnah lain. Walaupun kita lupa tu nak buat macam mana, kalau ingat tolonglah ambil. Ini di antara sunnah yang Nabi tak tinggal. Dan yang ketiga sunnah sebelum tidur baca doa. Kita sudah baca bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat kata bismikallahumma amuta wa ahya. Bismikallah dia terbalik, dua-dua pun boleh. Jangan duk larang anak pula, oi salah tu. Betul nanya, dua-dua betul. Bismikallahumma ahya wa amut, terbalik pun boleh juga. Dua-dua ada riwayat. Jadi tak salah. Tu yang ketiga, sunnah sebelum kita tidur. Yang keempat, membaca 3 kul. Kita dah tahu dah baca 3 kul ni. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nabi dalam satu riwayat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih. Nabi SAW apabila nak tidur di tempat tidur dia itulah, jama'a kaffain, dia akan kumpulkan tangan dia, ni tapak tangan dia macam tu. Bukan kumpul buat macam tu, tak buat macam tu. Nabi buat macam tu. Summa nafatha fihi, kemudian Nabi hambus di tangan dia. Kullu lailatin, tiap-tiap malam Nabi buat, Nabi tak tinggal. Faqara'a fihi qul huwallahu ahad. Nabi baca di kedua-dua telapak tangan tadi, kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihi ma mastata'a. Kemudian Nabi akan sapu seluruh badan dia bagi yang sempat, yang dapat dicapai sahaja. Seluruh badan kita yang dapat capai, kita sapu seluruh badan kita. Itu di antara sunnah Nabi SAW min jasadih, daripada jasad kita, tubuh badan kita. Hak mana kita capai, kita sapu. Bila kita sapu, insya-Allah sebagai pendinding untuk kita. Dan di antara sunnah Nabi SAW adalah baca qul ya ayyuhal kafirun. Banyak ni orang tak tahu. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum kita tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, Iqra, perintah tu, fi'lul amri. Iqra qul ya ayyuhal kafirun inda manamika. Nabi sebut, bacalah qul ya ayyuhal kafirun ketika mana tidur kamu. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena kita baca surah qul ya ayyuhal kafirun, kita terlepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharian kita tak sedar kita buat, kadang-kadang syirik kita buat tak sedar. I'tikad kita, perbuatan kita, amalan kita, kadang-kadang kita tak sedar. Sekurang-kurangnya sebelum kita tidur, kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Nabi bagi tahu dah bara'atun minasyirki, kita terlepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sunnah yang Nabi tak tinggal. Inda manamika, ketika mana nak tidur. Dan sunnah yang berikutnya, adab sebelum tidur, kita baca apa? Kita baca ayat kursi. Ini semua tahulah, baca ayat kursi. Nak bagi tahu ayat kursi ni adalah kisah dia. Ayat kursi ni, Abu Hurairah diwakilkan supaya jaga harta zakat. Dalam satu riwayat, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Aku diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Fa'atani atin, tiba-tiba datang kepadaku seorang manusia, faja'ala yahsu minat ta'am. Bila datang terus dia ambil harta zakat tadi, dia curi. Fa akhadtuhu fa qultu lahu, aku pun pegang dia, tangkap dia, kilah dia. Abu Hurairah ni peganglah pencuri kan. Nabi wakil dekat dia supaya jaga harta zakat. Tiba-tiba pencuri datang, dia pegang pencuri tadi. Wa qultu lahu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bagi tahu kepada Nabi, aku akan adukan perkara ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu duk curi buat apa? Aku nak bagi tahu Nabi. Apa pencuri kata, dak ni, tinggal lepaskan aku. Inni muhtajun wa alayya iyali hajatun syadid. Lepaskan aku. Aku sangat memerlukan, aku mempunyai anak yang banyak. Aku mempunyai anak yang banyak. Fa khallaitu sabilah, aku pun lepas dia.
Apabila datang waktu pagi jumpa dengan Nabi, Nabi kata ma fa'ala asirukal barihah. Nabi tanya pula, Nabi macam tahu. Tak bagi tahu kepada Nabi lagi, jumpa Nabi. Nabi kata, "Mari jadi apa kamu? Apa yang berlaku kepadamu ya Abu Hurairah?" Nabi Abu Hurairah pun cerita, "Atani atin, telah datang kepadaku seorang pencuri. Dia ambil harta zakat, aku pun bagi tahu nak adukan kepada kamu. Dia bagi tahu lepaskan aku sangat memerlukan dan aku mempunyai anak yang banyak. Fakhallaitu sabilah, aku pun lepas dia." Abu Hurairah kata, esok dia main pula. Esok dia akan main lagi. Abu Hurairah kata macam tu. Abu Hurairah pada Nabi kata esok akan datang lagi. Abu Hurairah pun duduk tunggu. Datang sungguh. Datang tangkap kali kedua. Abu Hurairah kata, la arfa'annaka ila Rasulullah sallam. Aku nak adukan benda ni kepada Nabi. Dia kata lepaskan aku juga. Perkataan yang samalah dia sebut. Aku sangat memerlukan wa alayya iyal li hajatun syadidah. Aku punya anak yang banyak, lepaslah aku. Abu Hurairah ni kesian lepas. Fa khallaita sabila, maka lepas. Bila lepas nak jumpa Nabi, Nabi tanya juga, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang jadi kepada kamu kemarin wahai Abu Hurairah? Hurairah pun cerita macam kemarin jugalah. Lepas tu Nabi kata esok dia akan datang lagi. Allah, kali ketiga akan datang lagi. Kali ketiga ni memang tak mau lepas lah. Aku tangkap tu yang ikat kejap sikit. Mau ngadulah apa pun aku tak akan dengar lah. Kemudian mari sungguh. Mari Nabi Abu Hurairah tangkap dia. Seperti biasa juga dia kata, lepaskan aku. U'allimuka kalimatin, aku akan ajar kamu beberapa kalimat. Idza awaita ila firashik, apabila kamu nak tidur di tempat tidur kamu tu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta sehingga ke akhirnya lah. Sehingga ke akhirnya, daripada awal sehingga ke akhir. Dia kata pencuri itu yang cerita dekat Abu Hurairah ni, mana-mana syaitan tidak akan menghampiri kamu malam ni. Mana-mana jin tidak akan menghampiri kamu malam ni. Mana-mana iblis tak akan menghampiri kamu pada malam ini. Dah pencuri tadi cerita kebaikan dekat dia, tengok para sahabat. Pencuri pun dia ambil juga. Kan? Pencuri bagi tahu pun dia ambil peduli. Sebab perbuatan pencuri tu hak dia bagi tahu tu bagus. Perbuatan dia tu pencuri tak bagus. Kan? Abu Hurairah ambil. Fakhallaitu sabilah, maka Abu Hurairah pun lepas dia. Jumpa Nabi. Dia pun ceritalah. Cerita-cerita Nabi katanya kepada Abu Hurairah, mu sedar tak selama 3 hari yang bermuamalah dengan kamu tu? Siapa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Aku tak tahu. Abu Hurairah pun tak tahu. Bahkan Nabi SAW bersabda, dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan menyerupai manusia. Apa yang dia bagi tahu kepada kamu tu betul. Nabi bagi tahu pengakuan. Nabi bagi tahu apa yang dia bagi tahu kepada kamu wahai Abu Hurairah itu betul. Wa huwa kadzub, sedangkan diri dia tu penipu besar. Diri dia penipu besar. Itu ayat kursi yang diajar oleh pencuri syaitan tadi. Abu Hurairah pun tak boleh tahu yang duk pegang, duk bermuamalah selama 3 hari itu adalah syaitan. Orang Melayu boleh tengok pula dalam badan tu 3 ekor, 4 ekor. Tengok aja orang sakit ada 4 ekor dalam badan. Tinggallah benda-benda tu. Kalau ada bumuh macam tu, terserupilah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin nampak kamu, kamu tak nampak jin. Kalau nampak jin juga bermakna jin ada dalam badan Tok Bomo tu. Ada jin dalam badan Tok Bomo tu. Mana boleh kita menghampiri ataupun mendekatkan diri dengan jin? Tak boleh. Khadam-khadam tak boleh. Dengan jin tak boleh. Walaupun jin Muslim tak boleh. Ayat jelas. Annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ni ayat haram kita minta pertolongan dengan jin. Tak boleh. Kadang-kadang ada orang dia kata, hai saya minta dengan jin, dengan malaikat. Ui, hebatnya dia.
Saya minta dengan Jin Muslim. Jin Muslim tu maksudnya ni sikit lah ni, dia kata dia jumpa dengan dia berkhadam dengan malaikat. Weh, macam Nabi kamu. Malaikat boleh mari duk khidmat dekat dia. Oh, yang ni bawa memang karuk lah. Terus duk pergi lah. Tengok dia tak ada 3 ekor. Abu Hurairah, perawi hadis, kebanyakan dia panggil rawiul a'la, orang yang ambil hadis daripada Nabi SAW. Masya Allah, ribuan hadis dia riwayat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak boleh tahu hak dia pegang selama fa akhadtu lahu faqultu lahu, aku pegang pencuri tadi, dia tak tahu hak dia pegang tu adalah jin. Siapa kita? Semayang pun kan, hak sunat tu kalau setback, hak sunat tak wajib kan, kalau wajib jenuh kita. Hak wajib tu pun tak ada nak buat, bukan tak ada nak buat Allahu Akbar, kadang-kadang buat cara berjemaah, kadang-kadang tidak. Hak wajib tu pun. Lepas tu dia nampak pula dah. Nampak dua yang saya bagi tahu. Yang pertama apa? Yang pertama waliullah, wali Allah. Wali Allah ni kalau dia nampak pun dia tak cerita kat orang. Dia tak cerita tentang kelebihan yang Allah beri kat dia. Kita sendiri yang nampak. Setelah dia meninggal baru kita nampak, oh dia ni wali. Setelah dia meninggal, dia tak cerita kelebihan-kelebihan yang Allah beri kat dia. Hak duk cerita ni walius syaitan. Wali syaitan. Dia nampak Allah beri kelebihan dekat dia. Allah buka dekat dia. Dia tak cerita kelebihan tu kat orang lain. Hak cerita tu semua tak betul. Anak kena hindari bomoh yang macam tu. Anak bagi tahu di sini, kita kena kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kita kena kembali kepada sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi sebelum tidur, kita baca ayat kursi. Ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Dan sunnah bangun daripada tidur. Tadi sebelum tidur, bangun daripada tidur pula. Ada sunnah dia. Kebanyakan kita tahulah dan kita doa amal dah. Sekurang-kurangnya sebagai tazkirah hari ini, kita ingatkan balik. Kullama taqarrar. Kalau kita berulang-ulang dia akan ingat. Apa pun hadis kah, ayat Al-Quran kah, perbuatan apa pun, kalau kita buat cara tikrar, insya-Allah dia akan istaqarra, dia akan lekat dalam diri kita. Di antara sunnah sebelum tidur yang pertama, selepas bangun daripada tidur, Nabi sebut duduk dan mengusap wajah. Bangun tidur tu duduk sat. Jangan bangun terus. Nabi bagi tahu. Kemudian lepas kita duduk tu, kita sapu muka kita, usap muka kita. Bukan lepas mayan pada doa aja kan. Madar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu, Nabi akan angkat tangan dia. Madar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu 'inda du'a lam yarudduhuma illa masa wajha. Lepas mayan tak apa, lepas pada doa tu kita sapu muka. Ni tak bangun tidur pun sapu muka juga. Ni kita tak buat. Betul tak? Tak tahu pun sunnah. Ni lepas ni bangun tidur duduk lepas tu sapu muka, ni sunnah. Kita tengok dalam hadis Nabi, Ibnu Abbas mengatakan, istaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Apabila Nabi bangun daripada tidur, fajalasa, Nabi duduk sekejap, duduk tak bangun lagi, duduk yamsahun nauma. Di sini bukan naum, ni bukan tidur, maksudnya asarun naum. Kata tengok daripada tafsiran hadis tu, asarun naum, maksudnya Nabi apa? Nabi akan sapu kesan-kesan tidur yang ada di muka dia. An wajihi biyadihi, Nabi di muka Nabi SAW dengan menggunakan tangan Nabi SAW. Nabi akan sapu muka dia dulu. Itu yang pertama, selepas kita bangun tidur. Yang kedua, membaca doa. Selalulah doa yang kita baca dan kita hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur, kita pun baca hadis ni dan kita pun hafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita membersih mulut kita dengan siwak. Bangun-bangun tu siwak dulu. Ada orang kata siwak ni nak semayang. Dah masuk rumah pun kita bersiwak tau. Nabi suruh. Masuk rumah, jalan jauh, mengajar dan balik kerja, balik masuk rumah siwak. Sebab apa? Kita nak bermuamalah dengan isteri kita, dengan anak kita, mesti mulut kita mesti bau wangi.
Nabi ajak ada hadis sahih. Ni bangun tidur pun kena bersiwak juga. Kalau sekarang kita tak guna siwak lah bangun tidur. Bangun tidur pergi bilik ayat, beruh gigi. Tu pun dia dah tu. Ulama kata, gosok gigi kita supaya tak busuk. Tak pergi nak semayang. Betul tak? Ni pa pun tak gosok. Pergi semayang pergi semayang subuh. Semayang sedawar makan derian pula semalam. Allahu Akbar. Sisa-sisa derian masih ada di telah gigi tu kan. Bawang dan sebagainya. Petai makan sebab kenduri arwah semalam tak ada nak gosok. Lepas tu pergi semayang. Menguap pula. Allahu Akbar. Bau. Buah derian, buah petai, buah bawang dan sebagainya. Menyakiti jiran sebelah. Jiran kita duduk sebelah tu. Jiran kita. Nak semayang tu jiran kita tu. Dia kata, makan petai ke maknya jiran aku ni. Makan berderian kot semalam ni. Sebab apa bawa derian? Bawa derian dekat dia. Menyakiti jiran. Tu kita disunatkan bangun tidur, kita gosok gigi ataupun kita menggunakan siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minal lail, Nabi apabila bangun daripada tidur, yashusu fahu bisiwak. Nabi membersihkan mulut dia dengan siwak. Hadis ni hadis sahih. Maksudnya kita kena amalkan, tak di mana, letak di tepi katil kita tu bangun-bangun siwak tu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya basuh tangan 3 kali. Basuh tangan, bangun-bangun tu kena basuh tangan. Jangan kamu duk pergi ambil ayak lagi, jangan duk makan capai makanan lagi, jangan duk pegang apa lagi, pergi basuh dulu. Nak makan pun basuh tangan dulu. Bangun tidur kena basuh tangan. Ada bukan nak makan ni. Kena basuh, Nabi beritahu. Ini di antara sunnah bangun daripada tidur. Dalam satu riwayat, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, fala yadkhulu yadahu fil ina, jangan kamu masukkan tangan kamu di bekas-bekas air ataupun di makanan-makanan, jangan ambil, jangan capai apa-apa lagi. Nabi bagi tahu hatta yaghsilaha salasa marrat, sehingga kamu basuh 3 kali. Basuh 3 kali. Basuh dulu tangan kamu tu. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu, karena kamu ni tak tahu di mana tangan kamu berada ketika mana kamu tidur. Duk letak di ketiak ke, duk macam-macam lah kan, letak dalam kain lah, kita pun tak tahu. Duk kuat hidung sambil masuk ketika mana tidur. Kita tak tahu aina batat yadahu, tangan kita duk tang mana kita pun tak tahu. Basuh dulu, Nabi bagi tahu sebanyak 3 kali. Au aina kanat tatufu yadahu, tak tahu duk tangan kita ni duk tawah tang mana tak tahu. Duk pi tang mana kita pun tak tahu. Itu disunatkan kita basuh tangan 3 kali. Sebelum ni tak tahu, banyak yang tak tahu. Ni saya nak bagi tahu melalui sunnah Nabi, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita kena membersihkan hidung. Bersih hidung pula, dah bangun-bangun tidur bersih hidung. Sebab apa? Syaitan akan tidur dalam hidung kita. Keluarkan syaitan tu dahulu. Dah doa tak baca, apa pun tak baca, letih pula tu, terjun atas katil tu terus tidur. Syaitan mudah masuk dalam hidung, tidur itu. Syaitan tidur dengan nyenyaknya dalam hidung kita. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum minan naumi, apabila kamu, salah seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur, falyastansir salasa marrat, maka masukkan air ke dalam hidung, keluarkan. Istinsar, keluarkan. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar 3 kali. Nabi bagi tahu, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena syaitan dia tidur di rongga hidung kita. Dia masuk dalam rongga hidung kita, dia tidur. Bangun-bangun tidur, keluarkan dia dahulu. Kalau tidak, bersamalah kamu dengan dia. Ini Nabi bagi tahu. Nak boleh buat ni banyak ni, bukan nama mana pun. Banyak juga tu. Nak baca ni sebelum tidur pun banyak, lepas bangun tidur pun banyak juga. Dah bila kita buat rasa seronok. Dah jadi amalan. Apa-apa amalan pun kalau kita dah buat dah, jadi terbiasa dah. Kalau tak buat, tak boleh duduk. Baca macam maksurah lah kita dah baca. Hizib Nawawi waktu pagi, hizib Bahri petang, hizib Zajri waktu kita baca waktu malam dan sebagainya. Kalau tak buat, kita rasa tak seronok, rasa tak senang, rasa tak boleh duduk. Rasa macam pintu dalam badan kita ni sentiasa terbuka. Siapa-siapa saja boleh masuk. Syaitan ke iblis ke boleh masuk. Kalau kita tak
buat amalan yang kita mulazamah pada tiap-tiap hari. Buatlah insya-Allah amalan-amalan tadi menjadi pendinding untuk kita. Seterusnya yang keenam, bangun tahajud. Ni kita bangun terkejut. Kita orang qiyamul lail, kita niyamul lail. Tidur malam. Orang qiyamul lail, kita niyamul lail. Orang tahajud, kita terkejut. Terkejut, pergi tandas, tidur balik. Ini saya nasihat untuk diri saya sebenarnya. Kadang-kadang kita manusia tu sunat. Kita duk guna alasan tu sunat. Tak kira ustaz, kamu tu imam ke, sama aja manusia. Kadang bila lupa tu tak payahlah kan. Nabi kata apa? Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu malam tu, 1/3 malam tu bangunlah. Sekurang-kurangnya kita buat doa untuk anak-anak, untuk diri kita, keluarga kita. Dan kepada umat Islam, kita berdoa kepada Allah. Orang yang tak bangun tahajud ni, Nabi bagi tahu apa? Para sahabat mengadu kat Rasulullah, sahabat kawan dia tak bangun lagi. Syaitan kata apa? Balas syaitan fi udhuni. Itu tahajud, bukan subuh. Kita duduk kata sembahyang subuh dah, sembahyang qiyamul lail. Tak bangun qiyamul lail tu, syaitan kata apa? Nabi bagi tahu, balas syaitan fi udhuni. Syaitan kencing di telinga dia. Syaitan dah kencing di telinga dia dah. Nak bagi tahu, bangunlah 1/3 malam. Tak boleh buat tiap-tiap malam, bangunlah seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu lagi tu suruh buat. Tapi usaha kena mujahadah untuk kita dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah tu adalah pendinding untuk kita. Kemudian amalan waktu pagi yang dilakukan oleh Nabi. Dah bangun tidur, lepas bangun tidur sembahyang subuh lah. Lepas sembahyang subuh nak buat amalan apa tak? Apa amalan yang Nabi buat? Nabi tak tinggal la ilaha illallah. Ni saya selalu peringat di sini ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah, 100 kali Nabi tak tinggal. 100 kali. Lepas sembahyang 10 kali tu, hak tu sunnah lepas sembahyang. Selepas kita laksanakan solat 100 kali pula Nabi bagi tahu. Dalam riwayat, man qala fi yaumin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, kanat lahu adlu 10 riqab. Seperti mana kita memerdekakan 10 orang hamba. Ya Allah, pahala besar. Ni hadis Nabi. 10 orang hamba, memerdekakan 10 orang hamba. Seorang tu pun punya, bukan senang nak memerdekakan. Betapa besarnya pahala menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kutibat lahu 100 hasanah. Allah tulis kepada kita 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah. Allah hapuskan 100 dosa yang telah kita lakukan. Allah hapuskan. Kanat lau hirzam minasyaitan. Dan dengan perkataan kita sebut la ilaha illallah tadi, Allah pelihara kita daripada syaitan. Allah jaga kita daripada gangguan syaitan. Pagi-pagi kena buat tu dulu. Sambil naik motor je, buat keluar tasbih dalam baju bah, dalam baju Melayu kita, ataupun tasbih yang ada dalam kereta kita tu, dalam menuju ke tempat kerja tu, ambil tasbih tu, sebut la ilaha illallah. Tak usah duk khayal benda lain nak buat benda tu. Tak usah duk buat benda lain, buat benda tu. Tu Nabi ajar 100 kali. Wa hirzam minasyaitan. Allah jaga kita daripada gangguan syaitan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali juga. Buat dah kalau insya-Allah. Pelajar-pelajar pondok insya-Allah buat. Saya percaya orang pondok ni dia ada amalan dia. Dia ada amalan dia, maksurat tak tinggal kot. Rasanya lah. Maksurat ni penting sangat-sangat.
Masru' ni pagar diri. Nabi ajar kepada kita asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati mu'afiyatin. Kalau kita tak baca tu memang rugilah. Dalam perjalanan pergi ke tempat kerja tu tak sampai setengah jam 15 minit maksurut, 15 minit la ilaha illallah, 15 minit tak sampai 15 minit astagfirullahalazim wa atubu ilaih tu. Tak sampai 10 minit astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, wastaghfaruh, dan beristighfarlah kamu kepada Allah, fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. 100 kali. Dosa kita ni banyak. Mulut kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, jari kita, sekali macam-macam ni. Jari duk handset ni tak berhenti-berhenti tu, ya Allah. Hak mana hak elok lalu tak apa, hak tak elok tengok lama sikit. Kan? Tak kira lah untuk imam, kamu untuk bilal, kamu untuk siap, kamu untuk mufti ke manusia. Allah bekalkan nafsu. Hawa, nafsu, syaitan yang ada kat kita ni kan, betul tak? Hawa, nafsu, syaitan. Kita berhawa nafsu. Macam seolah benda tu yang satu je. Punya dua tu. Hawa lain, nafsu lain. Afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawah, nafsahu wa hawahu, lain-lain tu. Lepas tu syaitan lagi. Lepas tu depa ni berpakat tiga jenis ni, duk pakat, duk ada dalam kita, duk ajak supaya jangan buat. Kita pun tinggallah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi buat 100 kali sehari. Dan Nabi buat juga, Nabi menyebut bertasbih dan bertahmid subhanallah wa bihamdih. 100 kali juga subhanallah wa bihamdih. Ataupun subhanallah hil azim wa bihamdih boleh juga, nak tambah hil azim boleh juga. Nabi SAW sebut, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumi mi'ata marrah, siapa yang sebut subhanallah wa bihamdih itu dan sehari 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat misla zabadal bahr. Dosa kita sebanyak buih di lautan, dengan kita sebut subhanallah wa bihamdih ni, Allah hapuskan dosa kita. Ya Allah, betapa besarnya subhanallah wa bihamdih. Ni amalan-amalan waktu pagi yang Nabi buat. Sehari 100 kali. Buat kada tu tak tambah dengan selawat kepada Nabi lagi. Nabi sebut 1000 kali. Ada riwayat mengatakan 100 kali, ada Nabi kata 10 kali, ikut kita lah. Man salla alayya salatan sallallahu biha asyara. Man salla alayya asyara sallallahu biha mi'ata. Man salla alayya mi'ata sallallahu biha alfa. 1000 kali. Pakai tak buat kerja lain, duk buat benda tu lah. Tak sambil buat kerja lah tu. Sambil duduk berjalan pergi tempat kerja. Sambil duduk pegang steering tu, sebelah tangan steering, sebelah pegang tasbih. Ataupun duduk kira dengan jari kita. Buatlah ni amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah amalan-amalan tadi menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggal. Dah 1 jam tak sedar. Saya pukul 11 dan akad nikah 2 orang kat masjid tu. Janji pukul 11. Dan kot insya-Allah. Sebagai kesimpulan, jangan kita tinggal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita buat sekadar yang kita mampu. Kalau kita tahu kita buat, kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Kita suruh anak-anak bini kita, kita suruh adik-adik kita, mak dan ayah kita, supaya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak ada apa-apa kelebihan. Amalan kita pun tak menjamin. Ingat. Jangan ingat aku ni tahajud tak berhenti, sembahyang 5 waktu. Belum jamin, belum lagi. Hak kita buat depan manusia ni belum tentu.
Banyak lakonan kehidupan kita ni, banyak berlakon. Kadang-kadang kalau di rumah buat main sunat, tak pakai baju pun, kan? Doa pun tak mau sebab tak ada orang tengok. Buat cincai amat, kan? Sebang pun tak pakai dia, berjubah pun tak pakai dia. Ni kata kat diri sendiri sebenarnya ni. Tapi kalau main masjid, buat Masya Allah, tertibnya, lembutnya dia buat. Orang pakat tengok dia bagusnya. Allah, orang buat sunat 2 minit, 3 minit, dia buat sunat di studio 5 minit sunat saja. Punya panjang dia baca. Sujud pun lama, orang tengok bagusnya. Tu pandangan kasar kita. Di sudut pandangan Allah, Allah yang tahu. Itulah amalan kita belum terjamin. Kalau boleh kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Tu nak balance balik kita ni, buat di rumah hak seorang-seorang tu. Hak buat di rumah 1/3 malam tu. Kalau buat sunat kat lepas di masjid, buat banyak rakaat, di rumah buat ke tak? Kalau tak buat, hak ni membuat mulut tayang depan orang. Di masjid disuruh mulut tayang depan orang. Hak di rumah mu tak tayang siapa pun. Hak tu yang paling besar. Tu sunat ni kita buat, supaya kita buat ni, biar kita buat hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihat diri saya sebenarnya untuk kita kembali kepada sunnah Nabi. Lagi-lagi datangnya Maulidur Rasul, kembalilah kita kepada Nabi, puput balik kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Perbanyakkan amalan-amalan. Ambil tahu mulai hari ini macam mana cara makan Nabi, macam mana cara jalan Nabi, bagaimana cara bermuamalah Nabi. Kita ambil tahu. Ambil tahu melalui pembacaan, ambil tahu melalui pengajian, ambil tahu melalui apa-apa sajalah sekarang ni. Buka je internet, buka je YouTube. Boleh kita ambil ilmu juga, tak ada masalah. Tapi yang penting kita amalkan. Pastikan amalan tu bertepatan dengan sunnah. Ada dasar dia, ada dalil dia. Jangan kita ambil saja. Orang kata apa, kita ambil, kita buat amalan. Kita tak tahu amalan tu betul tak daripada sunnah Nabi SAW. Haji mengaji dengan YouTube ni, tengok jugalah nak mengaji tu siapa YouTube tu. Ulama tu terkenal ke tidak, masyhur ke tak. Tengok juga jenis-jenis macam mana. Ni pakai mi ambil je. Lepas tu dia kata kena amal 1 juta kali. Allah, jenah tak tidur kita. Tak makan kita. Kita pun puluh nak buat nak terbang nak cari jenis-jenis tu kita dah. Buat amalan ni nak dapat kelebihan. Mana boleh? Buat amalan ni orang tembak tak masuk. Oh, berat tu. Kan nak perang ya. Duk amal sampai juta-juta Nabi bagi tahu dalam hadis, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika min azamatika an ughtal min tahti. Hadis ni Nabi pagar diri kita baca, kita pagar diri kita. Nabi ajar supaya kita pagar diri depan belakang kiri kanan. Kalau insya-Allah orang nak tembak kita pun tak masuk. Kita buat kerana Allah, hak tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat nak supaya kebal, tak usah duk buatlah. Tu yang jadi isim jalan seorang-seorang tu. Cakap seorang-seorang tu. Sebab tu buat biar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, insya-Allah nanti kita jumpa lagi kalau ada kesempatan, lain kesempatan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada ucapan saya ni, atau terkasar bahasa atau pembahasan tak difahami ataupun terkena tersentuh mana-mana hati yang berada di hadapan saya ni, saya mohon maaf. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.